tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang cintai dan berani untuk membela negara kita. Tadi kita telah lihat macam mana rakus dan zalimnya Barisan Nasional. Sampai hantar polis untuk serang orang-orang yang tidak bersalah. Saya nak tanya, Kuala Lumpur sudah tidak ada pencuri lagi kah? Sudah tidak ada perompak lagi kah? Sudah tidak ada perogol lagi kah? Saya rasa dia tidak. Rasa masih ada, kerana polis tak dibenarkan jalankan tugas. Semua tak tangkap penjahat, semua tangkap orang yang tidak bersalah. Tapi polis, saya harap mereka boleh lihat beza di antara penjahat yang mereka tangkap berbanding dengan rakyat Malaysia yang cintai kebebasan dan mahukan perubahan di Malaysia. Bila polis tangkap penjahat, penjahat lari dah. Lari. Tengok polis lari lintang pinggang. Tapi bila polis serang, kita lari dah. Kita lari dah. Mengapa kita tak lari? Penjahat lari kerana dia buat salah. Kita tak lari kerana kita tak buat salah. Itu bezanya. Kita berani di sini kerana berani. Kita berani kerana benar. Saya harap polis boleh faham. Kalau ini tak faham, saya rasa susahlah hari ini. Itu sebab jenayah begitu teruk. Kita harap jangan buang masa kerja sama orang kita. Kejarlah penjahat. Banyak penjahat tunggu anda. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tidak akan gentar, kita tidak akan takut, kita tidak akan undur kerana kegunaan perbuatan zalim dan biadab macam ini. Tapi saya rasa ini akan sekali lagi menambahkan semangat yang kental untuk hadapi UMNO, Barisan Nasional, MCA, MIC. 2 tahun kita lakukan tsunami. Malam ini saya nak ambil kesempatan di depan pemimpin umum kita semua, iaitu Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kita nak ulangi tekad kita. Kita mahu Dato' Sri Anwar jadi Perdana Menteri Malaysia. Malam ini tetap 2 tahun. Saya nak ucapkan selamat menyambut 2 tahun Pakatan Rakyat. Kemenangan Pakatan Rakyat, kemenangan rakyat yang begitu bertuah ini. Dan bila rakyat pilih sama Pakatan Rakyat, yang mereka harapkan ialah mahukan satu perubahan, satu reformasi. Mereka sudah muak, sudah meluat dengan rasuah, penyalahgunaan kuasa, penyelewengan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Dan 2 tahun ini kita bawa perubahan. Tengoklah pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin kita nak tunjuk lain dengan UMNO. Pemimpin kita bersih, penuh dengan integriti, dan bertakwa kepada Tuhan. Dua tahun kita memerintah. Mana ada pemimpin-pemimpin, mana ada ahli esko yang terbabit dengan rasuah? Ada tak? Ada. Yang kalaupun ada wakil rakyat yang lemah semangat, ini saya kena cerita sikit lah. Kerana dua daripada si lompat ini datang dari negeri saya. Mengapa dia lompat? Dia lompat bukan apa-apa itu prinsip. Dua-dua ini melompat bukan apa-apa itu prinsip. Tengah parlimen ada ucap dah. Tak ucap pun boleh tanya ahli-ahli parlimen lain. Tak ucap tapi tiba-tiba begitu berani buat ucapan.
Bukan hantam Barisan Nasional, hantam diri sendiri. Mengapa dia begitu berani? Dia berani kerana dia frust. Dia kecewa. Kecewa apa? Tak dapat kontrak. Bayan baru ahli parlimen Dato' Sri Zahid. Wah, dia betul-betul hebat. Dia minta oleh saya, CN, saya tak minta apa, saya hanya minta jadi pengurusi Island Golf Property. Dia cakap itu golf, saya memang pandai punya. Apa saya tahu tentang golf? Hanya bola kecil putih saja. Saya tak tahu golf. Bagilah dia uruskan. Dia cakap apa, kita luluskan. Tetapi bila dia nak kita luluskan untuk berikan kontrak 40 juta ringgit kepada sebuah syarikat RM2, boleh tak? Boleh tak? Weh, Dato' Sri, itu PR tau, bukan BN. Kalau nak bagi kepada syarikat RM2, itu BN punya kerja, bukan PR punya kerja. Dia sudah merajuk. Mana kita boleh bagi kepada syarikat RM2? Selagi Pakatan Rakyat memerintah, tidak ada syarikat RM2 boleh dapat kontrak. Tan Tee Beng pun serupa. Tentang sebuah kedai untuk bapa saudara, saya cakap ikut prosedur. Dia pun sudah merajuk. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya cakap terus terang di sini. Kalau kita nak tegakkan keadilan, kalau kita nak tegakkan kebebasan, kalau kita nak tegakkan kebenaran, kebajikan kepada rakyat dan ketakwaan kepada Tuhan, kita mesti pegang teguh kepada prinsip. Kita tak boleh undur langsung. Kalau kerana kita pegang prinsip, mereka yang minta tak dapat, mereka nak ugut, mereka nak pergi, saya cakap selamat tinggal, nak belah, cepat-cepat belah. Dan sekiranya betul-betul kita tumbang kerana prinsip, saya rasa itu keputusan, itu perintah Tuhan. Kita aku, kita reda kerana kita tahu kita akan kembali dan menang sekali lagi. Tapi saya percaya kita tak akan kalah. Saya percaya kita akan marah sampai Putrajaya. Itu sebab polis sudah serang kerana nak sekat kita marah ke Putrajaya. Tak apa, hari ini kita tak boleh buat di Padang, kita buat dalam Dewan. Tapi lain hari kita, bila kita menang di Putrajaya, kita akan buat di seluruh satu Malaysia. Jangan termakan itu propaganda Barisan Nasional. MCA, saya cakap, saya pun tak mau sebut MCA. MIC lagi teruk. Kalabir Raya pun tak mau lepas. Sudah, saya rasa lagi teruk daripada nyawa-nyawa ikan. Tapi yang penting di sini, kita bawa perubahan. Kita nak tunjuk bahawa kita semua rakyat Malaysia. Tak kira Melayu, tak kira Cina, tak kira India, tak kira Kadazan, tak kira Iban. Kita berjuang untuk semua bangsa, semua orang, asalkan dia rakyat Malaysia. Dan itulah perubahan perbezaan di antara kita dan BN. Tengok UMNO dia cakap hanya untuk orang Melayu saja. MCA hanya untuk orang Cina saja. MIC hanya untuk orang India lah saja. Tapi Najib boleh cakap satu Malaysia. Bukan macam Pakatan Rakyat. Kita anggap masalah Cina, masalah Malaysia, masalah India, masalah Malaysia, masalah Melayu, masalah Malaysia, masalah Iban, masalah Malaysia, masalah Kadazan, masalah Malaysia. Semua boleh perjuangkan untuk hak sesama sendiri. Itulah sebabnya juga Pulau Pinang, dia tak dapat cari jalan untuk serang sama kita. Kita bersih, dia sudah tak ada jalan. Kerana tak boleh serang kita tentang rasuah dan penyalahgunaan kuasa, dia gunakan perkauman. Dia ingat dia gunakan perkauman, rakyat boleh percaya. Rakyat sekarang sudah berubah. Rakyat tak begitu bodoh percaya utusan Malaysia dan UMNO dan Barisan Nasional. Saya tak mau cakap banyak.
Saya hanya cakap tentang statistik saja. Pertama, dia tuduh kita anti-Islam. Kerajaan negeri Pulau Pinang anti-Islam. Saya nak beritahu tuan-tuan puan sekalian, pada tahun 2008, tahun terakhir kawan baik saya jadi Ketua Menteri. Kau syukurlah kawan baik saya. Tahun terakhir beliau jadi Perdana Menteri, beliau Ketua Menteri, beliau peruntukkan 12.5 juta untuk hal ehwal Islam. Tahun 2009, tahun pertama Pakatan Rakyat memerintah, kita telah peruntukkan 20.5 juta.